First of all, terima kasih Datuk for the program dan terima kasih atas few cadangan, few idea yang dah dikongsikan bersama dan juga terima kasih kepada rakan-rakan yang buat pembintangan akan beberapa pelaksanaan ataupun beberapa idea untuk kita startkan dan teruskan tu. Cuma di peringkat atlet jeratuk ni ada few things yang saya dah laksanakan. Contoh macam kita dah start program coaching untuk DV48. Saya juga dah start untuk program mentoring bagi kumpulan DV44. Kemudian yang untuk penghargaan Staff of the Month tu kita pun dah buat dah. We call it Star of the Month lah. Dan dari segi pelaksanaan tempat kerja positif tu, saya memang since last year pun benda semua dah start lama dah. Daripada last year lagi bila saya masuk, saya try to introduce few things lah dari segi pemantapan dan juga confidence level kepada kaki tangan lah. Kita pun dah this year round kita actively dari segi program-program EXA. Cuma saya tengok dekat Datuk punya slide yang mula tadi tu, kenapa nak stopkan EXA, lepas tu nak continue 5S, yang tu saya tak dapat penjelasan lagi lah kan. Sebab masa saya masuk tadi dah you already pass that thing kan. Mungkin nanti Datuk share lah. Cuma just nak highlight because ada beberapa perkara yang kita telah laksanakan, ada beberapa perkara yang akan kita laksanakan, dan being in the position as a pengarah, masing-masing ada mekanisme, masing-masing ada creativity dan masing-masing ada dia punya forte tersendiri dalam menguruskan sesebuah organisasi kan. Jadi you respect, masing-masing ada cara, masing-masing ada style, so we have to appreciate masing-masing punya kaedah lah. Dan semua benda tu kalau kita lihat dia ada track record dia dan ada proven record lah masing-masing. Tak kira macam Sarman tadi 15 tahun, so dia dah ada dia punya proven record, sama ada dekat Pasir Gudang ke ataupun semasa di Kota Baru, dan masing-masing ada proven record. Dan benda-benda ni sebenarnya kita bukan apa, kadang-kadang kita sendiri pun as a pengarah kita minta penghargaan, bukan kita saja nak menghargai staff. Tapi sorry to say lah, I'm yet to see that tau. Suara juga just to highlight lah kan. Pengarah pun nak penghargaan juga, bukan saja kita nak menghargai staff kan. So please look at that matter also lah kan. Dari segi succession planning so these things kita kena bagi tumpuan lah berkaitan dengan succession planning, because along the way, sama ada kita menaiki career sebagai pegawai perkhidmatan awam ataupun career sebagai pengarah daripada bawah ke atas, career sebagai PLB, definitely kita dah melalui beberapa proses dan pemantapan diri kan. Jadi benda-benda ni kena share dengan kita punya kaki tangan, dan kita kena prepare untuk our future leader tu ada ciri-ciri yang diperlukan. Bukan setakat cukup tempoh aku dah nak jadi pengarah kan, cukup 25 tahun kerja dah jadi pengarah kanan. Tapi dari segi persediaan dan kelayakan dan kualiti tu kena seiring jugalah kan. Bagaimana dia handle sesuatu situation kan. Jadi yang ni kena sama-sama kita lihatlah. So apa pun, terima kasih kepada semua. Terima kasih sekali lagi lah kepada pihak pejabat yang kabut dengan program dan follow up program yang seumpama ini. Dan saya hargailah rakan-rakan saya tu memang ramai yang kreatif lah. Saya tengok Ustaz Arifin pun gaya penyampaian tu tambah mantap. Boleh rani masuk slot TV Al-Hijrah kan. So Cik Kamato pun bagaimana dia blend nature work-life balance dalam kepimpinan, bagaimana dia exploit program-program yang ada di institut dan dikembangkan kepada manfaat banyak pihak lah. Bentuk CSR, even in fact macam di Jeratuk sendiri pun kita quite aktif dalam CSR punya program, because ini adalah salah satu kaedah promosi yang kita buat secara tidak langsung. Kadang-kadang program yang well structured tu dia tak bagi high meaning tau. Program yang kita buat secara tidak langsung lebih more meaningful, sama ada dari segi promotion, dari segi nak mengetengahkan
kita punya existing dekat sesuatu kawasan, ataupun dari segi nak tunjukkan kita punya kepakaran dan kemahiran kita sebagai orang teknikal tu. So there are lot of angle dalam kita menguruskan dan dalam kita grow sebagai seorang leader. So thank you Datuk. Itu khusus yang telah langsung kita hari. Jadi saya telah mengaplikasilah dalam pengurusan. Jadi antara yang diaplikasi ini adalah tentang yang kecil-kecil lah, yang berkaitan dengan ucapan terima kasih, dan juga renungan di pagi hari itu. Dan yang lain-lain belum, yang 3 perkara itu tentang yang diteruskan, berhenti dan sebagainya, tengah pelan-pelan lah sedang diaplikasikan dalam kehidupan, dalam pengurusan lah. Boleh dianggap junior lah, baru memegang tugas sebagai pengarah ni baru setahun 6 bulan. Jadi saya amat berterima kasih lah atas kursus yang dianjurkan ni. Dia banyak membantu lah. Kalau ikut skor yang Datuk tunjuk tadi pun, markah sebelum dan selepas saya tu memang jauh berbeza lah. Saya tengok markah sebelum kursus tu saya dapat 29 je. Tapi selepas kursus okey. Kemudian lepas kursus 86. Tambahan lagi dengan kursus yang diberikan ni, so dia memang banyak membantu dan memang saya recommend lah kalau dipanjangkan kepada kaki tangan yang lain. Dan satu yang saya pelajari, yang kita ni kena ikhlas lah yang utama. Apa-apa tujuan, kena keikhlasan tu penting lah. Ya. Tadi diberitahu kesabaran dan yang kedua keikhlasan. Okey, saya Muhammad Aris daripada LP Sandakan. Okey, daripada kursus yang telah dijalankan sebelum ni, apa yang saya, untuk makluman Datuk, di LP Sandakan ni, dia punya kaki tangan boleh dikatakan antara 60 ke 70% adalah pegawai daripada Semenanjung. Oh, Kebanyakannya lah, walaupun di Sabah, tapi punya kaki tangan kebanyakan daripada Semenanjung, daripada rakyat tempatan lah, warga tempatan. Jadi antara isu, kalau selalunya lah dalam tahunan ke setiap tahun, kebanyakan pegawai ni dia ingin pulang ke kampung halaman Semenanjung lah. Dia nak setahun je akan hantar surat tukar, minta tukar. Jadi saya kena kawal ini untuk tidak terkesan dari segi pembelajaran dan juga tugas rasmi di institut. Jadi daripada kursus tersebut, apa yang saya pelajari adalah yang rancangan balik kerja gembira, pergi kerja gembira dan juga rancangan balik kerja gembira itu memberi kesan sebenarnya. Jadi saya kena banyakkan aktiviti pergi kerja gembira dan juga balik kerja gembira. Jadi saya tengoklah apa keperluan yang boleh saya tarik diorang tu untuk rasa seronok berada di Sandakan ni. Salah satunya Sandakan ni dia suka bersukan. Majoriti staff dia suka bersukan. Pukul 4.30 akan keluar terus bersukan. Jadi saya akan banyakkan aktiviti bersukan selepas waktu bekerja untuk mewujudkan suasana yang harmoni antara pekerja-pekerja dan juga rasa seronok untuk berada di Sandakan ni lah. Itu yang saya amalkan untuk permulaan ni, alhamdulillah. Melalui kursus yang tempoh hari yang kita lalui, jadi misalnya banyak nak di catch up dalam kursus tersebut. Tapi saya ambil yang simple dulu, itu pergi kerja seronok, balik kerja seronok. And then apa yang kita boleh kontrol dan yang tak boleh kontrol, perkara tu. Jadi yang kerja seronok ni memang balik tu saya try lah praktikkan, cuba macam mana kan. Alhamdulillah tak lama, dalam 2 minggu 3 minggu kita tengok perubahan staff kita tu, nampak dia punya tu kan. Sebab apa, jadi bila dia datang kerja tu kita bagi seronok, tetapi bukanlah maksud dia seronok tu, bukan. Maksud dia seronok bukan.
maksudnya seronok dengan habis kerja dan kerja tu. Itu kita bagi. Dan apa yang kita kongsi dalam kursus tersebut, kita dengar apa yang dia cakap tu, kita cakap kan dalam kursus tu, tapi kita praktikkan. Jangan kita cakap dalam kursus tapi kita tak praktikkan. Apa yang kita sampaikan dia tengok kita. Pemerhati secara teori. Cakap tak suruh bikin dia. Dia cakap macam tu. Jadi bila kita dengar apa yang dia cakap, dia nampak perubahan tu dia. Dengan sendirinya dia pun berani. Sebelum ni dia mungkin dia menyuruh kat belakang. Dia takkan tu. Jadi nampak dia punya tu. Jadi tu simple lah, kita ambil yang mudah dulu, nanti baru kita pergi yang mana yang kita belajar sebenarnya. Jadi dengan kesan tu kita tengok adalah dia orang punya pertama sekali orang yang biasanya dia tak akan bagi idea, tapi dah nampak dia cuba untuk melontarkan idea ataupun cadangan daripada dia. Dan kita tidak menolak depan tu. Biasanya kadang-kadang kita akan kita pergi tu tempat ke arah lain. Jadi itulah Datuk saya rasa manfaat daripada kursus tersebut. So, bila buat perbincangan pagi ni, bila buat meeting pengurusan dah mudah lah sebab banyak perkara dah selesai, kerja-kerja dah selesai. So amat membantu lah. Jadi banyak kerja-kerja tak adalah delay. So semua jalan dengan lancar. Alhamdulillah, bagus lah. Lagi satu, dalam masa yang sama kalau meeting pagi tu kita assign somebody buat sesuatu, kita bagi tempoh masa lah. So dengan masa yang dia bagi boleh buat lah kerja. So memang membantu sangat lah. Dari segi saya rasa itu sajalah yang boleh saya sampaikan pagi ni. Selamat pagi Datuk. Saya Syahrul dari ILP Mersing. Jadi perkara yang saya telah ambil pelajaran daripada kursus yang lalu dan dalam tempoh 7 minggu yang telah dilaksanakan, pentingnya saya mewujudkan suasana organisasi yang gembira. Kerana melalui organisasi yang gembira, kita dapat memupuk hasil kerja yang baik. Dan pentingnya juga masing-masing meyakini bahawa kerja ini setakat gaji tetapi merupakan satu sumbangan peribadi untuk jabatan negara dan juga ibadat dunia dan akhirat. Dan bagi saya program seumpama ini pihak pengurusan sangat baik dilaksanakan bukan sahaja di kalangan pengurusan tetapi juga kepada pegawai-pegawai lain di peringkat pelaksana. Walaupun kita di organisasi dalam perhimpunan, dalam mesyuarat kita bagi motivasi, tetapi tentunya tak sama dengan orang yang memang pakar motivasi macam Datuk. Kerana orang yang pakar ni, dia apa jua masalah dia ada cara menggembirakan soalan yang ditanya. Macam tadi saudara Lazim pun highlight soalan, dan bagi saya benda tu kadang kita nak clear jawapan yang sebenarnya macam mana takrifkan. Jadi Datuk dah beri penjelasan kalau seseorang tu memang dia bermasalah, sewajarnya kita kena ikut peraturan, dan itu adalah tindakan yang positif berbanding kita menyembunyikan kes tu, itu adalah tindakan yang negatif. Itulah pandangan saya Datuk, dan pada pihak pengurusan saya dukung supaya pihak pengurusan teruskan program ini, dan kerana sifat manusia ni bagi saya perlu kasih sayang, perlu motivasi berterusan. Betul. Kalau kita di institut ni sebagai ketua, memang kita dituju pelbagai masalah, dan kaki tangan kita, pelajar-pelajar kita, ibu bapa mengharapkan jawapan daripada kita. Tentunya melalui platform sebegini, kita pun dapati rakan-rakan kita yang menjadi ketua pengarah di tempat lain, mereka juga menghadapi masalah yang sama. Ya, bila kita mendengar, wah, rupanya masalah kita ni bukan masalah kita saja, tempat lain pun ada, tetapi dengan cara yang betul kita boleh memastikan masalah itu diselesaikan dengan harmoni, tanpa melibatkan emosi yang melampau lah.
Sebaliknya gunakan pendekatan emosi yang harmoni. Terima kasih Datuk.